Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share, dan juga boleh tekan butang member untuk menjadi member dalam channel ini. Sultan Terengganu, akhirnya Sultan Terengganu berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini mensahkan pada pendapat saya. Jika anda setuju, anda boleh type saya setuju. Ini mengesahkan andaian saya, pendapat saya, bahawa memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keabsahan, diperkenankan oleh Sultan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini Baginda Sultan Johor pun telah menerima menghadap Perdana Menteri, dan sekarang ini Sultan Terengganu. Ini membuktikan keabsahan Anwar Ibrahim cukup jelas. Jika anda setuju, anda boleh tekan, anda boleh type saya setuju. Saya setuju demi Pertiwi. Saya setuju demi Pertiwi. Sultan Terengganu, yang juga kita tahu Baginda juga adalah bekas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk negara Malaysia, telah berkenan untuk menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Syarqiyah di Kuala Terengganu pada hari ini. Kenderaan Proton Perdana yang membawa Anwar Ibrahim telah dilihat masuk ke dalam pekarangan Istana Syarqiyah pada 10.27 pagi dan meninggalkan istana kira-kira sejam kemudian. Sesi menghadap Sultan Mizan itu yang pertama buat Anwar Ibrahim sejak pengerusi Pakatan Harapan PH itu dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun yang lalu. Anwar yang juga adalah ahli Parlimen Tambun telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara. Selepas pelantikan beliau telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selepas perbincangan khas dengan baginda-baginda Raja-Raja Melayu. Apalagi yang mau diabsyahkan? Segalanya sudah terang lagi bersuluh. Masih ada lagi yang tidak puas hati? Nanti tunggulah 5 tahun. Janganlah kamu gila puasa sangat. Tunggu 5 tahun akan datang, kita buat undian lagi dan kita tengok. Okey. Selepas sesi menghadap itu, Anwar dijadualkan mengadakan perjumpaan bersama dengan Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Persekutuan di Dewan Senat di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Kan aku dah kata, Anwar Ibrahim memang mementingkan ilmu. Anwar Ibrahim satu-satunya Perdana Menteri yang saya tahu yang memang suka dengan ilmu. Rumahnya penuh dengan buku-buku bacaan. Rumahnya bukan penuh dengan duit, bukan penuh dengan beg tangan berharga isteri dia kah, bukan penuh dengan macam-macam lah, jam tangan mahal kah apakah, tidak. Tapi rumah Anwar Ibrahim penuh dengan buku-buku kerana cintanya kepada ilmu. Saya fikir dengan selepas menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, beliau pergi ke Universiti Malaysia Terengganu kerana beliau memang mahu perkembangan di dalam keilmuan penduduk negara Malaysia. Saya percaya selepas ini negara Malaysia akan reform, akan membuat satu pembaharuan dari segi fikiran, dari segi cara bertindak dan sebagainya. Harap-harap dengan pendidikan yang terbaru ini, nanti di reform ini, kita harap semoga ada pendidikan. Jangan ambil rasuah, berdosa. Satu. Kedua, jangan ambil rasuah, kesiankan rakyat. Jangan ambil rasuah, nanti masuk neraka.
Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi buat kejutan lagi. Kali ini pendedahan lebih dahsyat, lebih mengejutkan. Pasti Hadi Awang, pasti Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional terkejut dengan pendedahan terbaru ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like dan share. Mohon bantuan anda untuk tekan butang subscribe, like, share. Bagi yang sudah, saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Anda juga boleh menekan butang join member untuk mendapatkan merchandise, goodies dan macam-macam lagi yang kita akan berikan sebagai penghargaan kepada semua yang sudah bersama-sama di dalam channel ini sebagai member. Rafizi umumkan satu lagi pendedahan paling dahsyat, paling teruk dan tidak dapat diramal, sukar untuk dipercayai. Fatwa berubah-ubah, jalan pintas PAS ke Putrajaya, kata Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli mendakwa bahawa fatwa daripada PAS sentiasa berubah-ubah supaya ia sesuai dengan keperluan pemimpin parti itu untuk kekal berkuasa. Beliau menegaskan selagi 4 atau 5 pemimpin kanannya boleh menjadi menteri di peringkat persekutuan, itu sudah memadai untuk parti terbabit. Katanya, jika mereka fikir mereka boleh mendapat kuasa dengan bersama dengan UMNO, maka UMNO bagus, katanya. Sekarang, mereka fikir yang terbaik ialah Perikatan Nasional PN dan bersatu. Walaupun ada pemimpin dalam bersatu yang sakau duit, kata Rafizi Ramli. Tambahnya lagi, jadi fatwa PAS sentiasa berubah sebagai jalan pintas untuk mereka ke Putrajaya. Tambah Rafizi, jika minggu yang lepas mereka mempunyai idea bahawa DAP boleh memimpin mereka ke Putrajaya, maka DAP akan menjadi Muslim terbaik untuk mereka, katanya dalam satu ceramah di sini malam ini. Rafizi turut berkata, rakyat sememangnya tahu bahawa itu semua sebahagian daripada permainan politik. Sementara itu, Rafizi menegaskan sekiranya Pakatan Harapan PH berjaya membentuk kerajaan di peringkat persekutuan kelak, perkara pertama dalam agenda mereka adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, khususnya untuk meningkatkan gaji. Kata Rafizi, biar saya tanya anda, adakah parti politik lain yang berkempen di sini bercakap mengenai gaji rakyat? Tak ada. Saya boleh beritahu awak, mereka hanya menggunakan isu agama, kata Rafizi Ramli. Tetapi biar saya memberi jaminan. Jika kita menang, perkara pertama yang kita akan lakukan ialah memberi tumpuan kepada gaji rakyat, kata Rafizi. Wow, ini sebenarnya 15 November 2022 lagi. Aduh, aku tersilap tarik lah. Aku tersilap tarik nih. Oh, rupanya ini adalah satu pendedahan daripada Rafizi sebelum pilihan raya. Dia mendedahkan bahawa PAS mempunyai satu agenda. Dia tukar fatwa-fatwa, dia berubah-ubah sebagai jalan pintas bagi mereka untuk dapat kuasa di Putrajaya. Kerana menurut Rafizi, fatwa-fatwa itu dicipta supaya sesuai dengan pemimpin, keadaan semasa pemimpin yang memerlukan sokongan. Oh, begitu rupanya. Jadi berita ini diterbitkan 15 November 2022 sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya, Rafizi dalam ceramahnya berkata tentang ini. Jadi, satu perkara yang saya ingin ingat daripada Rafizi, bila boleh naikkan gaji. Okey, sebab saya tak mau sokong mana-mana. Tapi bila kita sendiri dengar di dalam ceramah, Rafizi kata mereka akan tolong rakyat bagaimana untuk naikkan gaji, khususnya untuk menaikkan gaji. Jadi kita mau tanya, bila boleh naik gaji ni? Sementara itu, Rafizi mendakwa PH mampu untuk memperoleh lebih 90 kerusi parlimen pada PR15 dengan kemenangan dicapai di negeri kubu kuatnya di Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Malangnya tidak sampai 90 kerusi. Minta maaf kepada Rafizi, tidak sampai 90 kerusi.
hanya 83 kursi atau 82 kursi sahaja. Tetapi okeylah dibanding dengan parti-parti yang lain kan. Okey. So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.